Itu sebenarnya kita nak kongsikan hari ini. Kerja rumah tanggungjawab siapa? Suami ke, isteri ke atau kedua-duanya? Okey, betul. Saya nak membuka perbincangan kita pada hari ini dengan kalaulah kita selalu dikatakan bila perkahwinan tu kan, okey, jaga makan suami, masakkan untuk dia, lelaki keluar punya nafkah, pastikan segalanya dah tersedia. Tapi mungkin juga keadaan ini juga sudah berubah dan memerlukan saling memahami ataupun adakah perkara ini perlu ditulis atau dikomunikasikan. Wow, saya suka ayat tu. Ditulis dan juga kena kadang-kadang bila kita tak cakap, tak faham-faham sendiri, itu yang jadi gaduh. Betul. Dan hari ini kita nak kenalkan 3 tetamu kita. Saya rasa ni Rio kejap lagi studio ni. Kita bersama yang di hujung sana tu. Hari ini dia berpakaian purple. Kita bersama dengan Amir Idris. Ya, betul. Sihat? Hampir-hampir nak suit Melayu. Tapi takkan. Tak Kalah Abang Jamil nanti. Dan juga kita bersama dengan pasangan yang sweet lagi romantis ini. Serba merah jambu kedua-duanya. Ain Idris dan juga Amirul Hafiz. Apa khabar? Khabar baik. Baik. Terima kasih. Dia biar isteri dia cakap dulu. Betul, nampak dia punya gentleman dia. A+. Okey. Amirul, Ain apa khabar? Baik. Baik. Okey, gurau je. Suka buat Okey, itulah sebenarnya kita nak mulakan dengan Cik Min dulu terlebih dahulu berkenaan dengan topik kita. Kerja rumah. Kita nampak macam simple, kerja rumah tugas siapa? Seorang macam mestilah tugas isteri. Tapi di sebalik tu kadang-kadang kita tak tahu hakikatnya siapa punya tanggungjawab ni. Isu ni kita kena tengok pada 3 dimensi. Okey. Dari sudut budaya dan adat masyarakat. Kedua dari segi undang-undang, ketiga dari segi agama. Cantik. Okey, dia gini. Sebelum kita pergi suami ke isteri, suami ni kewajipan dia 3 benda. Makan, malbas, mat'am. Makan ni bukan makan. Makan ni dia menyediakan tempat tinggal untuk isteri. Mat'am sediakan makan, malbas sediakan pakaian. Sebab tu haram suami ambil duit isteri untuk bayar bil elektrik. Haram suami ambil duit isteri untuk bayar kereta. Sebab kewajipan suami itu dia. Cari rezeki, bagi makan, bagi tempat tinggal dan juga bagi pakaian. Disebabkan itulah kena ada timbal balas. Maka isteri kerjanya apa? Asasnya isteri adalah untuk mendidik anak-anak. Okey, timbul persoalan. Persoalan tadi tentang kerja rumah. Dalam bab agama, semua majoriti jumhur para ulama dan juga 4 mazhab mengatakan bahawa isteri tidak wajib untuk mengurus rumah. Bawa bertenang. Bawa bertenang. Lelaki-lelaki semua dah macam ni. Bawa bertenang, relax dulu. Sabar. Seronok lepas ni isteri dekat rumah kata, suami balik, bang, jumhur mengatakan Cik Dandan. Kita hafal tadi. Hari ni tiba-tiba ambil jumhur ulamaan. Izinkan Amir menyelesaikan dulu. Silakan. Namun demikian, perbincangan itu panjang juga. Antaranya dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata dalam bab mengemas rumah dari segi undang-undang, isteri tak wajib. Tapi dalam bab agama, isteri kena ada tanggungjawab mengemas rumah. Okey, apa implikasi dia? Contoh, kalau suami tiba-tiba nak dakwa isteri di mahkamah syariah sebab tak urus rumah, tak boleh. Sebab dari segi undang-undang dia tak wajib. Tetapi dari segi tanggungjawab agama dia lah, dah suami kerja penat-penat kan. So tolonglah suami kemas rumah. Begitu juga isteri, dia tak boleh dakwa suami kenapa tak bayar bila I kemas rumah. Tak boleh juga sebab dari segi undang dia tak wajib. Untuk menjaga rumah. Tapi dari segi agama dia ada tanggungjawab atas kesedaran sendiri. Dia memang tidak tertulis satu persatu, tetapi secara umumnya mazhab Syafi'i yang kita amalkan di Malaysia, memang isteri tidak wajib mengemas rumah. Habis tu yang kita duk dengar hari ni, kenapa isteri kena kemas rumah, ada pandangan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Yang tu kita sembang saat lagi lah. Kita dah aku seorang menjawab hari ini. Okey, saya nak tanya kepada Amirul. Apa yang dikongsikan tu, Amirul setuju atau tidak? Amirul? Silakan. Takkan macam tu je panggil jauh-jauh. Tak kan setuju je. Setuju lah pasal tak payah tengok angin. Cakap je, Amirul. Suami isteri kena tolak ansur lah. Kan? Kadang-kadang bila Ain kerja, kita pun kena korbanlah masa apa semua kan. Bukan jenis
macam dulu masa kita single, kita nak enjoy, nak apa ni, kita ada tanggungjawab. Single. Itu kat rumah lah nanti. Dia masuk keluarkan kawan, tinggalkan tanggungjawab lah. Okey, kasih orang lelaki bercakap. Okey, Mirul, semasa mula berkahwin lah kan, tadi kata single enjoy kan, betul ada dari isteri mungkin berbeza lah cara kehidupan kita. Tapi dah jadi seorang suami tu, dah duduk serumah sebumbung, ada sebarang jangkaan ataupun harapan, expectation lah kepada seorang isteri macam, I ni patut buat macam ni, macam tu dan sebagainya. Ada ke tak ada dan apa yang Nirul harapkan? Jarang rasanya, tak perlu pun. Pasal apa, kalau kata lain tak nak masak ke apa, kita order Grab. Sekarang Grab sekarang kan. Amirah boleh masak. Kan? Saya boleh masak. Tapi setiap kali tanya saya nak, tak payahlah bungkus je lah. Kita berdua je kat rumah kan. Nampak macam dia nak meringankan beban. Nak masak membazir semua kan. So yang penting dua-dua. Masak membazir tau. Pernah dengar tak orang kata? Masak membazir. Saya ringkaskan. Cuci baju, rumah dipastikan kemas, siapa buat kat rumah? Sama-sama lah. Sama-sama lah. Bagus dia hafal skrip. Dah brief dalam kereta. Dah brief. Okey. Tadi apa yang dikongsikan tadi tu, kita nampak kalau tadi dari segi budayanya, kita fahamlah kan, nenek-nenek, mak-mak kita dulu, diorang tak bekerja. Suami yang pergi bekerja. Macam tak adil lah. Suami balik penat-penat. Kalau kita ikutkan yang suami memang tanggungjawab untuk kemas dan sebagainya, tak adil. Jadi budaya tu dah turun sampai sekarang ini. Untuk Ain sendiri kan, untuk mak Ain, ada tak macam, kena jaga makan suami, kemas rumah, ini ada tak diterapkan benda-benda tu? Okey, benda yang pasal kemas rumah semua, yelah kalau kita cakap pasal mak-mak kita kan, ada segelintir yang tengok macam mak-mak orang memang expect wanita untuk buat semua. Benda tu common kita dengar kat rumah, yang cuci baju, kemas, semua macam memang kerja isteri. Tetapi alhamdulillah Ain dapat mak mentua yang senang sangat-sangat. Kadang-kadang macam dulu mula kahwin, mungkinlah kan kita pun takut suami kita ada expectation kan. Suami kat sini. Baru nak cakap ngatur. So macam suami pun kita takutlah ada expectation. Tapi macam mak mentua yang awal dah beritahu dah, Mirul kalau nak makan ke apa, kalau setakat 2 orang bungkus je. Tak payah nak susah masak. Mak mentua yang cakap dekat Ain, tak payah masak, bungkus je. So Ain dengar green light kita awak. Kan awak kata kalau kita dua-dua bungkus. Green light. Sebaik mak macam mak teringin nak makan masakan Ain. Kalau macam tu macam mana pula? Alhamdulillah mak Ain pernah cakap, sayang, mak awak teringin nak masak tu, jom kita masak. Sama-sama lah. Sama-sama. Tapi banyak dia lah. Ain macam, ada apa-apa nak tolong kan? Tak payahlah yang di depan lah. Buat sibuk je. Buat sibuk je. Sibuk Habis kalau kat rumah Fatin macam mana lah Fatin? Fatin macam mana Fatin? Betul. Lain kita nak tahu juga. Saya lain ke kan? Macam mana kalau mak saya lebih kurang je. Saya kalau sebab dia membesar ni lain-lain negeri. Dia gagap betul dia lain-lain negeri. Je, wow, nampak kata terancam di sini Dia macam ni. Kalau macam saya pernah lah video call dengan mak mertua saya sebab anak dia nak makan masakan tu masa PKP. Video call sambil saya cubalah. Dan alhamdulillah tak adalah keracunan ke apa. Alhamdulillah. Hiduplah suaminya, hidup dan survive lah. Alhamdulillah. Okey. Tapi itu kita balik pada Aminah. Okey, Amin tadi nak menyudahkan satu fakta lagi kan. Tapi kita nak tanya juga, macam kita katalah, perkara ni tidak tertulis tetapi dia seolah-olah turun-temurun faham sendiri. Betul tak Amin? Betul saya kata tadi, isu ni kita kena lihat dari sudut adat, dari sudut undang-undang dan dari sudut agama. Okey, apa kata Ibn Taymiyah dalam bab ni? Dia kata, dia sebut yajibu ala mar'ati li zawjiha khidmatu bil ma'ruf bimithliha wa mithlih. Maksudnya wajib ke atas seorang isteri berkhidmat kepada suaminya bil ma'ruf dengan sebaik yang mungkin, dan bimithliha wa mithlih, dengan cara pada kadar kemampuan dia dan juga menyesuaikan pada standard suami dia. Kalau suami dia jenis memang suka makan bersila atas lantai, maka isteri dia berkhidmat pada suami dia pada kadar tersebut. Tapi kalau suami itu jenis memang sejak dulu lagi masa sebelum kahwin dah biasa makan kat meja, dihidang, maka isteri dia berkhidmat seperti mana standard suami tersebut pada kadar kemampuan. Kerana apa? Ada beberapa sebab. Dalam Sahih Bukhari ada satu hadis, pernah Fatimah dia penat uli tepung. Dia mengadu kat Sayyidina Ali, suami dia. Ali kata pergi minta kat Rasulullah khadam. Sebab zaman tu hamba tu diharuskan dalam agama masa tu.
Sebab bila perang kan dia ada pertawanan perang, so dia jadikan sebagai hamba. Tapi bila Fatimah jumpa Nabi, Nabi kata apa? Nabi kata tak payah. Tak payah ada pembantu. Bahkan Nabi ajar kepada Fatimah zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali sebelum tidur. Mudah-mudahan pagi esok ada kekuatan. Okey, hadis ni para ulama bincang. Kenapa Nabi tak bagi? Pertama, ini tandanya Fatimah kena berkhidmat untuk Ali. Tak bolehlah kata penat. Bahkan Nabi ajar lagi cara untuk mengatasi penat. Zikir tadi. Kekuatan rohani. Supaya terubatlah kepenatan tu. Walau bagaimanapun, suami janganlah guna hujah ni untuk menjadikan isteri hamba abdi. Ini yang saya takut. Ini yang kita kena ada penegasan. Marah betul. Sebab ada hadis kan, Aisyah pernah ditanya, apa Nabi buat kat rumah? Menariknya, Aisyah kata apa? Nabi duduk kat rumah kalau dengan isteri macam biasa, dia layan isteri. Yang kedua, Nabi akan membaiki kasutnya, menjahit bajunya dan juga mengambil air daripada telaga. Maknanya Nabi pun buat kerja rumah. Tu bendanya. Sekian, terima kasih. Maksudnya. Maksudnya apa tu? Dulu. Tak adalah, saya cuma nak cakap dengan Ain ni. Ingat apa? Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa kali? 33 kali. 33 kali. Okey. Tak apa, nanti maksudnya tu kejap lagi. Apa kata kita lihat terlebih dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini yang cukup menarik. Kita dengarkan. Kita dengarkan. Sebenarnya istilah tidak ada hanya pada isteri, tidak ada pada suami. Maksudnya kena sama-sama. Lagilah saya ni seorang yang berkejaya. Jadi macam kalau saya keluar bekerja, kalau dia ada di rumah, dia akan take over. Masak, sidai kain kan, mengurus anak. Jadi bila saya dah balik, saya pula ambil take over. Jadi maksudnya kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Bibi. Tak adalah kalau ada bibi. Kalau tak ada bibi, buat sendirilah, sama-sama lah. Kan? Kalau suami tengah bekerja, isteri buat. Kalau isteri sibuk bekerja, suami bantulah apa yang boleh. Senin sampai Jumaat saya busy dengan anak-anak. So kerja-kerja rumah memang banyak saya buat lah. Orang rumah saya banyak masuk office je dekat Senin sampai Jumaat tu. Sebenarnya kalau ikutkan husband and wife kot, kena sama-sama. Kalau saya tak pernah letakkan, kita tak pernah berbincang buat tu. Tapi apa yang nampak depan mata, buat je. Macam tu. Dalam rumah ni sebenarnya tanggungjawab kepada suami. Walaupun suami bekerja di nafkah apa semua, tapi di rumah isteri ni office dia 24 jam. Tak ada masa rehat. Rehat je masa tidur. Jadi kita ada kelapangan tu dengan kelah tangan. Jadi kita buatlah kerja rumah semacam basuh pinggan, sidai kain. Why not kalau kita ada kerjasama, pagi tu kita boleh buat sarapan sikit. Dia dah pergi, kita pergi kerja lewat pukul 10. Kita dah boleh, sepatutnya kita bolehlah jemur kain kan, masaklah apa-apa yang ringkas untuk makan tengah hari. Dia balik dah ada masakan, dah kemas, dah basuh pinggan. Rasa kalau dia balik pun dah seronok kan. Jadi itulah namanya bagi saya satu kerjasama. Itu dia pendapat orang ramai, ada daripada para suami dan juga isteri juga berkenaan dengan topik kita hari ini. Tadi saya nak cakap maksudnya di sini, apa yang Amin kongsikan tadi tu, kalau isteri memanglah boleh buat kerja rumah, suami pun boleh juga membantu, tetapi kita tak boleh nak expect macam suami basuh baju, nak lipat baju, lipat betul-betul yang macam isteri buat. Tak. Ingat tadi boleh. Amin kata tadi mengikut kepada standard dan kemampuan. Dia balance dan kemampuan. Saya suka benda tu. Okey, kita nak tanya pada Mirul sendiri lah. Okey, Mirul. Mirul, awak sendiri ke gosok baju? Tiba aku pula yang tanya. Boleh. Mak, macam salah je tanya soalan. Okey, tak apa. Saya nak tanya ringkas dulu. Kita orang maklum Mirul. Kalau macam Ain selalu buat apa? Khidmatnya untuk Amirul. Jujur je yang tak apa. Banyak tahu khidmat. Aku standby lagi je. Cucikan baju? Basuh baju? Tak juga. Antaranya? Saya nak Ain bekerja. Tak nak dia duduk rumah. Jadi macam tak bercampur orang, tinggalkan kerja dia. So saya nak dia kerja. So kalau katalah benda yang dia tak mampu buat, saya kompensate lah. Saya pula tolong dia apa semua kan. Kalau katalah dia tak nak masak ke, ataupun saya pun tak nak masak ke, sama-sama lah. Kita sehaluan. Tak boleh rasa macam bini tu ada satu position pula dekat rumah. Dia dah ada dia macam checklist dia. Awak kena buat begini sekian. Tapi Mirul ni bagus lah. Dulu time mula Ain bersalin dan Suraya puji dia. Kita puji balik. Okey, silakan. Okey, tapi memula time Ain bersalin dulu kan. Kita kan macam busy, penat. So kerja rumah
selalu dia yang tukang basuh baju. Basuh baju, masak ke, kalau tiba-tiba Ain teringin akan, memang dia. So kadang-kadang Ain rasa position kat rumah tu akan tukar juga. Sebab Mirul ni suka masak tau. So cuma Ain lah yang tak makan sangat kan. So kadang-kadang dia jadi tak nak masak sebab sayang tak nak makan pun. So dia jadi kurang masak lah. So sebenarnya macam Ain punya, kalau kita cakap pasal rumah tangga kita orang lah, sebenarnya kadang-kadang rasa position tu banyak Kak Mirul je ambil. Oh okey. Tak Mungkin kerana career yang berbeza. Membesar tu macam tu. Saya bapak Mirul pun sama juga macam tu juga. So dia memang suka masak. Kita orang keluarga memang suka masak. So kadang nakkan macam tu lah, nakkan standard tu. Kadang baik kita buat sendiri je. Mak dia jadi tak mampu selesai. Ain pun suka. Cuma kadang dia diet apa semua ke. So masak tu tak penting lah. Okey, ini namanya macam saling melengkapi lah. Kalau awak Kak Ain dah penat, awak macam mana masak? Awak, saya malah cakap. Kalau saya cakap, kena tanya isteri saya sendirilah. Senang nampak? Tapi kadang-kadang kita faham. Saya ambil perkara paling mudah. Isteri saya tidak bekerja. Tetapi walaupun kadang-kadang kita suami ataupun masyarakat melihat, sebenarnya antara tugas yang paling sukar, saya harap lelaki juga, saya percaya setuju. Sebenarnya nak jaga anak. Betul. 24 jam setuju, itu sebenarnya dia bukan jangkaan, tetapi fitrahnya begitu. Tetapi kadang-kadang memang kekuatan itu lebih kepada wanita, lebih kepada ibu. Dan bukan kata saya kata nak menyelewai wanita, tapi mereka kini bekerja pula membantu suami. Sebab tu saya kira sebenarnya dah kena saling bertoleransi, saling berkomunikasi dalam hal-hal kerja rumah ni. Betul. Melihat kepada isteri yang selalu membantu, suami pun rasa semangat nak pergi kerja cari duit kan. Okey, saya nak tanya Ain dengan Amirul, kepakaran di rumah. Tanya ke nak marah tu? Okey, saya nak tanya macam cikgu Cikgu. Kalau Amirul masak, Ain punya kepakaran kat rumah apa? Lipat kain ke? Okey, Ain selalu, sebenarnya kalau kita apa-apa pun lah kat rumah ke, kalau kita keluar ke, Mirul akan bagi Ain fokus 100% jaga anak. Oh, senangnya. So macam angkat barang semua, semua dia betul lah, saling transfer lah. So sebab dia tak nak Ain fokus kat benda lain. So kalau kat rumah pun dia akan buat semua kerja, Ain akan jaga anak. Dia memang bagi Ain fokus. Masak ke untuk anak ke, semua dia. Saya energi Ain dah memang habis kat anak. Betul lah sebenarnya abang. Jaga anak ni memang sebenarnya energi tu nampak macam senang jaga anak, tapi bila kita ada anak jaga tu, ya Allah, penat sebenarnya. So memang Amirul akan fokuskan Ain untuk jaga anak Ain je. Anak Ain macam bukan anak kita. Anak sama-sama lah. Okey, apa yang dikongsikan Ain ni kan, Amin, boleh tak kalau kita kongsikan juga dengan penonton yang mana dah tak ada, bukanlah tak relevan, masih ada lagi mak-mak kita ataupun ada antara yang kena menekankan, kadang-kadang nak hidang salah pinggan pun kena marah juga dengan suami kan. Macam salah dia punya etika semua tu kan. Bagaimana pula kalau ada suami yang perfectionist, nak kena ikut cara dia membesar dan sebagainya? Sebenarnya ada lagi tu sebenarnya. Memang betul. Sebab saya ingat kalau kita tengok drama-drama Melayu dulu pun, kerja ayah duduk rumah baca surat khabar. Mak datang hidayah kopi. Anak nak lalu pun, seriau. Bunyi tapak kasut, silap pula kena tali pinggang. Maknanya dari sudut positif dia nak tunjuk ayah seorang raja lah. Perlu dihormati, sudut positif. Tapi apabila kuasa tu diberi terlalu besar, dibimbangi, lama-lama kuasa tu disalahguna. Maka isteri jadi hamba, anak pula jadi terlalu takut sampai dia tidak bersahabat dengan ayah kan. Maka perlunya seorang suami ni dia menjadi seorang sahabat kepada isteri, sahabat kepada anak-anak, dan juga menjadi pembantu. Saya tak adalah nak sebab nak pergi contoh jauh-jauh payah, kita buat contoh sendiri. Anak saya, Kristina contohnya, sekarang dah umur 14. Sejak daripada lepas pantang, saya jaga dia. Saya tidurkan dia sebab kerja sendiri kan. And then bagi susu. Dan hasilnya kami rapat sampai sekarang. Hikmah dia. Dan anak-anak saya daripada dia tadika sampai sekarang tingkatan 2, seorang lagi darjah 5. Saya secara konsisten hantar, ialah kita gilir lah kan, mak dengan ayah kan. Ada hari saya hantar dah ambil anak sekolah. Macam sekejap lagi ni, saya pergi ambil anak sekolah. Sebab bagi saya itu adalah waktu yang sangat berkualiti dengan anak-anak. Boleh bersembang. So, kita bukan bulat-bulat serah pada isteri. Sebab dia pun bekerja. Kita pun bekerja. Kan? Dan alangkah tidak adilnya, dia bekerja, kita bekerja. Balik rumah, dia sama kerja, kita relax main game. Jam lah. Itulah dia. Mungkin lainlah kalau yang memang duduk di rumah saja, mungkin berbeza sedikit. So, kita kena ada keseimbangan dan toleransi dan bertimbang rasa. Jangan pentingkan diri sendiri. Okey, kalau kita lihat hal jodoh, hal perkahwinan, kadang-kadang kita bila kita berkahwin cerita tu lain. Bila dah kahwin dia semua tu lain tau. Tapi
Macam kita kata, ada situasinya faham-faham sendiri. Ada dah masuk rumah baru deal. Ada juga kan baru deal. Okey, sebelum kahwin tu agaknya macam mana berdua ni nak faham bila kita dah duduk serumah nanti keadaannya begini. Awak kena buat ni, kena buat, ataupun sebenarnya macam ni Miro? Miro dah tersenyum, mesti ada ceritanya ni. Cerita dulu, jangan risau. Cerita aku risau dah sebelah ni. Biasalah bila jangan start dengan biasalah. Biasalah. Ada manifesto ke? Tak biasalah Mirul. Okey. Nak kahwin tu baru masing-masing tunjukkanlah masing-masing punya true colour kan. Tapi kita kena sentiasa ingat kan. First reason kita kahwin tu sebab apa? Pasal kita sayang, kasih sayang antara sama dia kan. So kekurangan kelebihan tu kita kena terima lah kan. Tak semua orang perfect. Lembut. Jadi apa yang senyum tu kenapa tu sebenarnya? Apa ada kekurangan yang dikongsikan ke? Bukan katalog lain dapat lain. Bukan Sama-sama. Ingat katalog lain dapat lain. COD. COD. Okey, kita nak kongsikan daripada komen-komen penonton kita. Terima kasih banyak-banyak. Daripada Putri Aurel. Assalamualaikum. Suami saya rajin bantu kemas rumah, angkat barang. Suami saya tidak berkira untuk tolong. Saya akan buat kerja yang ringan je. Ni geng Ain ni. Kerja rumah ni suami dan isteri perlu buat, baru rumah tangga bahagia. Betul, setuju sangat. Dan juga kita ada lagi. Ini dari Halijah. Terima kasih Puan Halijah. Salam Jumaat WCA TV3, tanggungjawab bersama terutama kalau dua-dua bekerja. Saya ada 3 anak lelaki yang dilatih buat kerja rumah sebelum kahwin. Macam saya. Lepas berkahwin lagi rajin hingga menantu-menantu kagum dan terpegun. Tak salahkan sharing is caring. Saya suka komen ni. Walaupun dia macam awak dan juga saya kira ramai suami-suami di luar sana. Awak nak katakan. Tapi ini sebenarnya perlu kan Amin kan, dari rumah kita dah didik sebelum kita kahwin. Tidaklah macam bila dekat rumah masa kecil pun bukan dia yang buat kerja, mak dia yang buat kerja, tapi dah kahwin isteri pula. Jadi dia tak ada buat apa-apa. Saya kena bagi tribute lah kepada mak saya. Sebab sejak kecil lagi dia ajar saya cuci pinggan, dia ajar saya basuh baju sendiri, dia ajar saya jemur kain, even dia ajar saya lipat baju. Cumanya kesan dia saya jadi terlalu perfectionist bila lipat baju. Bila saya lipat baju tu dia kena sama. Kadang-kadang letak baris kan, sama kan. Itu hasil didikan mak saya lah. Yang menyebabkan tabiat tu terlekat sampai sekarang. Even baju saya pun sampai sekarang saya tajam tu nampak lengan. Dan takkan sah baju saya kalau ketajaman ini tidak boleh membelah temikai contohnya. Amin gosok sendiri. Gosok sendiri. Nak sebut hasil daripada didikan mak ayah, kan mak saya khususnya, maka benda tu terbawa-bawa sampai sekarang. Dan berbalik pada isu membantu isteri di rumah ni, dia ginilah. Kalau kita tak boleh tolong sekalipun, paling tidak jangan kita menyusahkan. Contoh kan. Contoh kain pelekat, kau dah tukar, kau tinggal situ. Paling kurang ambillah simpan paling tidak letak tempat elok kalau kau tak tolong basuh pun kan, macam pinggan kan kita tak basuh untuk semua, paling kuranglah kau basuh pinggan kau sendiri, paling kuranglah kan. Apa lagi bila mandi kan, ubat gigi kan, dah lepas bugi, tutuplah penutupnya, letak balik, jangan letak dalam sink tu. Air tu tutuplah, jangan biar terbuka. At least kalau tak boleh tolong, jangan menyusahkan. Ini macam dah nak rumus kan? Tapi dia punya yes. Okey, di penghujung perbincangan kita senyum panjang. Betul. Ain, mungkin kita boleh kongsikan juga dengan pasangan-pasangan yang berumah tangga di luar sana tentang yang mungkin masih lagi tak sedarlah tentang, bukanlah tanggungjawab tetapi beban komitmen masing-masing. Jadi kita perlukan komunikasi, kita perlukan teamwork sebenarnya dalam rumah tangga, dalam hal kerja rumah ni. Okey, untuk Ain sendiri, kita orang tak adalah lama sangat berkahwin. Tapi Ain rasa kalau kita cakap pasal rumah tangga ni, teamwork sangat penting. Bukan setakat buat kerja rumah. Semua benda dari segala aspek pun teamwork sangat penting. Kalau kita ada argument ke apa, benda nak settle sebenarnya dengan teamwork. So setiap kali mungkin ada kat luar sana rumah tangga yang macam suami pun tak tahu yang isteri tu penat. So Ain rasa tak salah kalau isteri penat ke, kita jenis yang terbuka sikit, luahkan perasaan, sebab lagi pun kita luahkan isteri dekat suami kita kan. So dan kepada suami juga kat luar sana, suami luar sana masih tak apa. Luar sana tu kalau nampak isteri tu dah penat, Ain rasa suami sebenarnya dia kena tahu gerak-gerik isteri dia, cara isteri dia. Mungkin dah kena belajar lah kot kalau rasa
rasa macam isteri tu dapat penat tu, try lah tolong ke hantar pergi massage ke apa ke. Hantar massage tu apa dah sebut tu. Dah sebut. Itu Ain rasa lah kena saling bertimbang rasa juga. Okey, Amirul mungkin sedikit daripada Amirul. Semua yang dah cakap. Jadilah seperti saya. Reda aje. Saya senang je lah. Rasanya kalau tak nak bini saya rap kat rumah sepanjang hari. So, buat je lah terus. Tak nak bini saya apa? Rap. Rap, bebek. Oh, bebek. Kebahagiaan isteri adalah kebahagiaan saya. Kan? Okey, Amin, sebagai rumusannya mungkin ada lagi mereka di luar sana yang masih lagi terlanggar tentang hal ini. Apa ringkasnya nasihat kepada mereka? Ada hadis Nabi sebut kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan kita bertanggungjawab di atas kepemimpinan kita. Hadis itu panjang. Dia sampai satu tahap Nabi kata dan lelaki itu adalah pemimpin kepada ahli-ahli rumahnya. Dan hadis itu tambah lagi wal mar'ati ra'iyah, dan isteri juga adalah pemimpin. Dia bertanggungjawab kepada ahli-ahli dalam rumahnya dan juga harta suaminya. Dan dia bertanggungjawab ke atas kepemimpinannya. Maknanya jadi leader ni bukan hanya kepada lelaki tapi juga kepada wanita. Dan Barat selalu kata Islam ni menindas wanita. Kalau dia tengok kitab-kitab hadis, dia akan tengok bagaimana Nabi memulakan wanita umpama puteri gunung ledah. Masya-Allah. Dengar tu hai wanita-wanita di luar sana. Baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada kesemuanya termasuk Amin, tetapi sebelum kita nak menutup Amin, kita nak beri ruang kepada pasangan romantis dua ni. Ada game nampaknya. Berdua ni kita ada sedikit permainan. Aduh. Sebab Amirul senyum-senyum je kita tengok kita ada Ain, kita ada Amirul. Ain, Amirul. Jadi seorang akan dapat satu. Ambil seorang satulah. Okey. Kami akan bergila-gila bertanyakan soalan dengan pantas. Saya mulakan dengan soalan pertama. Saya jadi tukang kira markah. Okey, baik. Panjang soalannya. Nombor 1. Kalau anak bangun menangis sama ada nak susu atau apa je, pokok pangkalnya bangun tengah malam, siapa akan bangun dulu? 1, 2, 3. Okey. Alright. Soalan yang kedua. Siapa yang rajin basuh pinggan? Tak nak tengok. Dia jawapan pertama kita ambil. Tak boleh tiru. Soalan nombor 3. Okey, ready Siapa akan kemas katil lepas bangun dari tidur? Ain, banyak sangat ni. Dah dua. Boleh tutup terus tak buka ni edit ke? Soalan 4. Okey, soalan 4. Ini dah tahu jawapan. Siapa paling rajin masak? 3, 1. 5. Hal-hal basuh baju siapa selalunya buat? Kenapa suruh Amirul ni? Korang saja tanya bias Tanya soalan yang memang Amirul buat. Okey, awak satu. Soalan bonus. Okey. Kalau selalu, ini cerita pasal bungkus tadi, siapa yang tentukan menu bungkus tu? Nampak tak? Nampak tak? 4-2. Okey, last. Menang kan? Okey, dah berapa? 4-2. 4-2. Ain, minta maaf Itulah. Soalan mana ni? Soalan bias. Tapi tak apa, dia akan berbalik kepada apa yang Amirul kata tadi. Baguslah, main Amirul baguslah. Awak kena bersyukur, Ain. Dia memahami seorang isteri yang juga bekerja dan berkarier. Mungkin kita akan tambah soalan kalau si Ain menang ni. Itu dah tambah lagi, tolonglah. Seperti siapa yang make up paling pandai ke? Make up paling lama. Siapa yang bersiap paling lama sekarang? Nampak. Adalah Markah. Tolonglah kira. Adalah 4-3. Okey, ini kita gurau-gurau je lah. Siapa yang rimas kalau siapa-siapa buat TikTok? Ada lagi soalan ni. Salah, rimas. Okey, baik. Kita bergurau-gurau di hari Jumaat untuk hikayat perkahwinan ini. Terima kasih sekali kepada tetamu-tetamu kita. Amin, Mirul dan juga Ain. Saya pasti walaupun dalam keadaan bergelak ketawa, apa juga Amin kongsi tadi penuh pengisian dan juga menjadi teladan kepada kita lah untuk menjadi pasangan yang berumah tangga yang lebih memahami dan juga bertoleransi. Saya suka ayat toleransi itu memang sangat sempurna kalau dalam sesebuah rumah tangga lah. Betul. Secara tak langsung anak-anak pun boleh dapat orang kata vibe positif itu.